Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hikmah untuk semua. Alhamdulillah hari ini saya nak buat sharing topik sikit berkenaan isu-isu properti yang ada di Malaysia. Alhamdulillah hari ini video pertama yang saya buat untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat semua. Okey, untuk hari ini, untuk video yang pertama yang saya buat, topik yang saya pilih pada hari ini adalah jenis-jenis rumah yang ada di Malaysia. Okey, topik ini saya pilih bukan apa. Dia merupakan topik yang basic. Semua orang mungkin tahu apa jenis-jenis rumah yang ada di Malaysia. Tetapi ilmu ini juga amat penting, terutama bagi mereka yang baru nak mencari rumah ataupun mereka yang berkeinginan untuk terjun dalam bidang properti ini. Jadi ilmu basic ni kita tak boleh tinggal begitu saja. Ia amat penting untuk kita ketahui dengan lebih lanjut dan juga untuk kita kenal pasti sebagai property agent, untuk kita explain kepada pembeli-pembeli di luar sana apakah jenis-jenis rumah yang ada di Malaysia ni, dan dengan lebih tepat apakah ciri-ciri untuk kita kenal pasti jenis rumah-rumah tersebut. Okey. Okay, untuk yang pertamanya kita ikut ranking daripada rumah yang mampu milik sehingga rumah-rumah yang agak mahal ataupun yang lebih berkemampuan. Okey, kita mulakan dengan rumah flat ataupun rumah pangsapuri. So rumah flat ni kita kategorikan rumah yang walk up, yang tidak ada lift. Kebiasaannya kalau sebelum ni daripada majlis ataupun pihak berkuasa tempatan menghadkan untuk rumah flat ni terdiri daripada 6 tingkat saja. Tetapi regulation baru yang telah ditetapkan pada hari ini hanya dilimitkan untuk 5 tingkat sahaja. Jadi untuk rumah flat 5 tingkat biasanya tiada lift. Untuk rumah apartmen ataupun pangsapuri kebiasaannya lebih daripada 5 tingkat, dan kebiasaannya mempunyai kemudahan seperti playground ataupun kemudahan-kemudahan asas seperti taman atau sebagainya. So kebiasaannya rumah ini adalah kategori rumah yang mampu milik. Kategori yang kedua, rumah yang paling popular di Malaysia adalah rumah teres. Kebiasaannya orang tahu rumah teres ni adalah rumah landed. Saiz yang biasa dibina oleh pihak pemaju biasanya dalam lingkungan 18 kaki ke atas. So 18 kaki ini kebiasaannya muat untuk satu kereta sahaja. Tetapi jika rumah itu telah dibina dalam 20 kaki, biasanya boleh memuatkan untuk 2 kereta. Tapi juga agak sempit. Jika rumah yang sesuai untuk rumah teres sebenarnya dalam lingkungan 22 kaki bukaan. Jadi 22 kebiasaannya 22 kali 70 atau 22 kali 75. Jadi ini lebih selesa bagi pemilik rumah tersebut untuk parking kereta ataupun sekiranya mempunyai motosikal. So jadi rumah ini amat popular di Malaysia. So kebanyakan orang memang memilih rumah teres untuk kediaman mereka. Untuk dalam rumah teres ni terdapat juga rumah yang dikategorikan sebagai superlink ataupun link house. Superlink ni kita anggap rumah yang bila bukaannya melebihi daripada 24 kaki, kita kategorikan rumah ini sebagai rumah superlink. So kebiasaannya developer buat sehingga rumah sampai 34 kaki, 35 kaki bukaan pun ada. Jadi bila rumah yang dah mencapai rumah sampai 34 kaki itu boleh dimuatkan untuk 3 kereta dan sebagainya lah. Untuk kategori yang ketiga adalah rumah berkembar ataupun semi-D. So rumah berkembar ni biasanya pihak developer buat saiz yang lingkungan dalam 40 kali 80. Jadi biasanya terdapat 10 kaki ataupun 5 kaki di bahagian tepi untuk tanah, dan selebihnya adalah saiz rumah tersebut. Jadi rumah tu dianggap sebagai 30 kaki dan 10 kaki tanah di tepi kawasan rumah semi-D. Okay. Rumah semi-D ni juga amat popular bagi orang yang nak upgrade daripada rumah teres kepada rumah semi-D, disebabkan terdapat kawasan tanah di depan dan juga di bahagian tepi, dan juga di bahagian belakang mungkin juga terdapat dalam 5 atau 10 kaki. Selain daripada rumah semi-D, terdapat juga kategori rumah kluster yang telah dibina di Malaysia ni. Rumah kluster ni biasanya dibina secara berkelompok, iaitu daripada 4 rumah menjadi satu kelompok dibina dalam satu kawasan,
di mana 4 rumah tersebut bercantum di bahagian tepi dan juga belakang. So rumah, kalau kita lihat daripada hadapan, seolah-olah rumah tersebut merupakan rumah semedi, tetapi jika kita tengok di bahagian belakang, dia bercantum dengan rumah di belakang. Jadi kita kategorikan sebagai rumah kluster. So biasanya rumah kluster ni banyak dibina di kawasan-kawasan yang limited. Jadi pihak pemaju nak buat rumah semedi, tetapi disebabkan kekangan rumah ataupun area yang terhad, jadi dia terpaksa mencantumkan bahagian belakang. Kategori yang seterusnya adalah rumah townhouse. So rumah townhouse ni amat popular di kawasan bandar-bandar. Bunyinya pun macam town, adalah kawasan bandar. Jadi dia amat sesuai di kawasan bandar sahaja, sebab kalau di kawasan luar bandar, rumah ni sebenarnya tak berapa diminati, disebabkan rumah townhouse ni dia seolah-olah kita tengok daripada bahagian depan tu nampak macam satu rumah, tetapi sebenarnya dia adalah berkongsi rumah tersebut, sama ada bersebelahan ataupun berselang-selang tingkat. Contohnya dalam satu kawasan, contohnya bukaan 24 kaki, pemilik perlu berkongsi parking. Jadi 24 perlu dibahagi dengan 2 di tengah-tengah. Jadi kebanyakannya rumah parking tersebut akan depan belakang lah, tak boleh side by side. Disebabkan limitednya parking tersebut, kebanyakan orang di kampung macam tak suka lah. Okey, kategori yang seterusnya adalah rumah kondominium ataupun rumah servis apartmen. Apa perbezaan antara kondominium dan servis apartmen? Kondominium biasanya tertakluk dalam Housing Development Act ataupun Akta Pembangunan Perumahan, di mana residential ni tertakluk dalam akta tersebut. Tetapi jika bangunan tersebut adalah servis apartmen, maka dia adalah status komersial. Jadi status komersial ni tidak tertakluk dalam Akta Perumahan, Akta Pembangunan Perumahan tersebut. Jadi apa tujuan akta perumahan ini diadakan adalah untuk melindungi penjual ataupun pembeli dalam proses pembelian ataupun dalam proses pembinaan. Contohnya sekiranya terdapat kegagalan pihak kontraktor dalam membina bangunan tersebut, jadi badan-badan kerajaan ni ataupun Housing Development Act ni akan ada akta-akta yang tertakluk dalam bidang tersebut, sama ada untuk pembayaran ganti rugi ataupun sebagainya. Apa pula servis apartmen? Servis apartmen ni adalah kategori komersial, di mana dia tidak tertakluk dalam Housing Development Act, tetapi dia mempunyai pelbagai kemudahan. Contohnya servisnya seperti hotel, mempunyai lobi dan juga mempunyai staf-staf pembersihan dan sebagainya lah. Servis apartmen ni dia tertakluk dalam kategori komersial. Keburukan dia, kebanyakannya rumah servis apartmen ni bil segala bil air ataupun bil elektrik adalah dalam kategori komersial. Jadi rate dia untuk bekalan elektrik dan juga bekalan air akan tinggi sedikit berbanding dengan status residential. Bagi kondo atau servis apartmen ni, biasanya pihak developer atau pihak pemaju ni membina satu rumah elit di atas, di tingkat yang paling atas bangunan tersebut, yang kita boleh panggil sebagai penthouse. So penthouse ni kebanyakan sekarang ni orang dah pemaju dah bina mungkin 2 tingkat ataupun setingkat yang lebih besar. Selain daripada rumah tersebut besar, tapi rumah tersebut juga dikategorikan sebagai rumah elit, yang biasanya pihak pemaju sendiri, pemilik pemaju tersebut akan sendiri menduduki rumah penthouse tersebut lah. Macam saya sebelum ni pernah bekerja sebagai main contractor dalam bidang construction. Kebanyakan rumah yang saya buat bila sampai kategori penthouse ni adalah milik developer tersebut sendiri. Jadi rumah tersebut merupakan rumah yang perlu kita jaga dengan sebaiknya lah, sebab pemilik sendiri adalah pihak pemaju itu sendiri atau klien itu sendiri. Okey, kita pergi kepada duplex. Type duplex ni merupakan rumah yang bertingkat tetapi mempunyai 2 level, di mana rumah tersebut sama ada mempunyai lift ataupun perlu naik tangga. Rumah kondo tetapi perlu naik tangga untuk ke tingkat yang atas. Jadi itu kategori duplex. Rumah ini tak semestinya berada di tingkat atas, boleh juga berada di pertengahan atau di bawah. Seterusnya, rumah yang paling mahal
yang berada di Malaysia ni adalah rumah banglo. Rumah banglo ni sendiri kita boleh kategorikan dalam 3 segmen, iaitu rumah agam. Rumah agam ni rumah yang paling besar lah. Biasanya diduduki oleh golongan-golongan bangsawan, terutamanya selebriti-selebriti, golongan VIP ataupun golongan politician yang mempunyai banyak duit untuk membeli rumah-rumah tersebut. Rumah banglo yang bersaiz lebih besar daripada banglo biasa kita anggap sebagai rumah agam. Segmen yang kedua, rumah banglo yang biasa kita dengar. Rumah banglo ni biasanya mempunyai keluasan sama ada 5-6 ribu kaki sehingga 10 ribu kaki. Rumah ni biasanya juga untuk golongan-golongan elit. Cumanya yang nak saya sentuh adalah rumah yang kita kategorikan sebagai rumah zero lot. Rumah banglo, tetapi rumah banglo zero lot ni biasanya kegunaannya untuk memaksimumkan ruangan tanah sedia ada, di mana rumah tersebut biasanya dibina di penjuru kawasan tanah tersebut untuk memaksimumkan keadaan tanah sedia ada di kawasan tersebut. Biasanya rumah zero lot ni kurang popular. Kebanyakannya pemilik tersebut akan membuat rumah di kawasan tengah, jadi mempunyai kawasan tanah di bahagian belakang, kiri dan kanan dan juga bahagian depan. Tetapi untuk rumah zero lot ni, jika dibina di penjuru, maka kawasan rumah tersebut hanya mempunyai 2 side kawasan tanah. Jadi agak merugikan lah. Tetapi juga kita boleh anggap sebagai salah satu segmen, salah satu kategori rumah yang telah dibina di Malaysia yang dikategorikan sebagai rumah banglo zero lot. Dan yang terakhir rumah yang dikategorikan sebagai rumah Soho, Sofo ataupun Sovo. So apa perbezaan antara 3 kategori ini? Soho ni adalah small office, home office, di mana dia boleh dikategorikan sebagai residential. Kebanyakan pemaju kategorikan residential sebab apa? Dia tertakluk dalam HDA, Home Development Act, dan juga title dia adalah title residential. Untuk Sofo dan Sovo, Sofo ni maksudnya small office, flexible office. Maksudnya dia boleh convert rumah tu untuk besarkan. Contohnya kita nak maksimumkan sebagai office, daripada small office, flexible office. Dan yang terakhir adalah small office, versatile office. So yang untuk kategori ni memang tertakluk dalam dia tidak termasuk dalam HDA, dia titlenya adalah commercial. Jadi rate dia untuk TNB, untuk electrical dan juga water, IWK, everything semua tertakluk dalam kategori komersial. Jadi rate dia akan tinggi sedikit lah. Apakah punca ataupun apakah sebab-sebab pihak developer membuat Soho ataupun Sofo ni? Sebenarnya ada pelbagai sebab. Antaranya adalah jika Housing Development Act ni menetapkan untuk pihak pemaju membuat rumah sebanyak 70 unit per acres, tetapi jika dia buat dalam kategori komersial, pihak pemaju boleh membuat sehingga 100 unit per acres. Jadi ini melibatkan bagaimana strategi pihak pemaju untuk membina rumah tersebut dan untuk memaksimumkan keuntungan pihak pemaju dalam mereka untuk membuat keuntungan dalam bisnes. Okey tuan-tuan, untuk mengakhiri video yang pertama saya ni, just untuk recap balik, sebenarnya kalau kita tengok tadi, kita dengar apa yang saya banyak suarakan adalah Housing Development Act, iaitu Akta Pembangunan Perumahan, yang mana pihak kerajaan telah menetapkan jika projek itu di bawah Housing Development Act, terdapat berbagai akta yang perlu diikuti oleh pihak pemaju. Apa tujuan akta ini ditubuhkan? Terdapat 2 sebab yang utama. Yang pertama, untuk melindungi pihak pembeli sekiranya pihak pemaju gagal untuk menyiapkan projek tersebut. Dan yang kedua, untuk melindungi ataupun sebagai satu akta di mana pihak pemaju dan pihak pembeli boleh merujuk sekiranya terdapat pertikaian antara pihak pemaju dan pihak pembeli berhubung pembinaan ataupun pembelian
untuk rumah-rumah terbabit. Okay, so untuk video yang pertama ni saya mohon maaf jika terdapat kesilapan ataupun kata-kata yang tidak sepatutnya saya keluarkan. Kita jumpa lagi untuk next video yang akan datang. Sampai kita jumpa lagi. Salam hikmah.